Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, hari ini saya nak bagi petua ataupun doa bila mana kita berhadapan dengan situasi yang orang kata sangat gabra, sangat genting. Macam mana kita nak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab orang lain semua tak boleh bantu kita kecuali kita kena minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, doa ni adalah doa khusus untuk mereka yang untuk menghadapi ketiga akad nikah dan juga ketiga menghadapi situasi bila mana dalam ujian ataupun temuruga. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan saya selepas ini jangan lupa untuk tonton video ni sampai habis dan jangan lupa tengok intro saya. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar semua sahabat saya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi seperti yang dijanjikan pada hari ini, saya nak share satu doa bila mana kita berhadapan dengan situasi ketiga kita proses orang kata akad nikah. Kita mesti berdebar, takut, bercampur dengan macam-macam. Dan juga ketika kita tengah berhadapan dengan musuh ataupun berhadapan dengan saat sangat genting, orang kata temuruga, interview dan sebagainya. Okey, jadi doa dia adalah tuan-tuan ambil kertas ataupun ambil pen untuk tulis doa ni, dan insya-Allah saya akan sharekan doa ni pada video saya yang selepas habis ni, ya. Okey, doa dia begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhirli kulla ahadin bihaqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hda'li kulla man yarani minal jinni wal ins wat tayr wal wash wal hawam. Sekali lagi saya ulang doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhirli kulla ahadin bihaqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hda'li kulla man yarani minal jinni wal ins wat tayr wal wash wal hawam. Yang bermaksud, mudahkanlah wahai Tuhanku dan setiap orang dengan kebenaran. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan, Engkau tundukkanlah setiap yang melihat padaku daripada jin, manusia, burung dan binatang, buas dan lain-lain. Doa ni kita boleh amalkan ketika bila mana kita dalam hutan pun boleh juga. Kita ketika berhadapan dengan binatang buas macam ular, kalajengking, harimau, beruang dan sebagainya. Kita boleh doa, kita boleh gunakan doa ni, ya. Okey. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhirli kulla ahadin bihaqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hda'li kulla man yarani minal jinni wal ins wat tayr wal wahsh wal hawam. Ya. Dan satu lagi doa iaitu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ni kita boleh gunakan. Boleh juga yang kedua ni pun kita boleh gunakan. Ni dalam surah Taha ayat 25 hingga 28 yang berbunyi, Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Ini doa supaya diterangkan oleh Allah Ta'ala. Ataupun Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin pun boleh juga. Okey, ataupun Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli pun boleh juga. Tiga doa ni saya nak pesan kepada semua, insya-Allah jangan lupa untuk hafal ataupun jangan lupa untuk amalkan doa ni. Sebaik-baik amalan adalah berdoa kepada Allah Ta'ala dan doa ni adalah senjata kita. Okey, saya nak berikan beberapa tips ketiga sebelum untuk kita mengakad nikah. Okey, sila ambil pen dan juga kertas dan tolong tulis. Okey, yang pertama sekali sebelum kita nak berhadapan dengan wali hakim ataupun juru nikah, yang pertama sekali tolong siapkan checklist sebelum kita berkahwin. Checklist apa yang kita belum buat lagi, IC ke, IC saksi ke, dan juga orang kata borang dan sebagainya, belum kita lagi buat checklist.
Checklist apa yang kita perlu buat? Yang pertama, buat checklist. Yang kedua, dapatkan tidur yang secukupnya sebelum kita diijab kabulkan. Esoknya takut kita layu ataupun takut kita mengantuk ketika proses akad nikah. Maklumlah, kadang-kadang mungkin ada wali hakim bertanya soalan yang kata untuk menakut-nakutkan pengantin, untuk menggabrakan lagi pengantin. Macam contoh saya tak akan menakutkan pengantin. Jadi saya akan buat lawak lagi dengan dia supaya dia happy dan dia suka. Supaya kita nak menenangkan pengantin ni. Okey, dapatkan tidur yang secukupnya. Tolong tidur selepas waktu isyak. Janganlah kita sibuk berdating lagi dengan bakal isteri kita pada malam tu. Kalau boleh kita elakkan. Dan yang ketiga pula iaitu jangan risau dan berfikiran sentiasa positif. Saya harap kepada bakal-bakal pengantin, tolong berfikiran positif dan tolong jangan berfikiran negatif. Fikir positif je. Jangan fikir, Allah aku takutlah esok macam mana lah orang pandang aku kalau aku tak dapat jawab soalan daripada wali hakim ataupun jurunikah. Macam mana aku nak buat? Allah, gabra sampai macam tu sekali. Kalau boleh janganlah gabra begitu. Sebab apa? Sebab dia memalukan diri kita sendiri. Okey, yang keempat, doa, solat hajat dan solat istikharah. Kalau boleh tuan-tuan dan para jemaah ataupun sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau boleh tolong solat iaitu tahajud ataupun solat hajat bangun dan juga solat istikharah. Tuan-tuan dan bakal-bakal pengantin, tolong solat istikharah. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Allah Ta'ala akan bukakan pintu hati kita, Allah Ta'ala mudahkan laluan bagi kita. Kalau sekiranya dia jodoh yang baik untuk kita, Allah dorongkan. Tapi kalau sekiranya dia bukan jodoh yang terbaik untuk kita, mungkin esoknya Allah mungkin Allah pensankan kita. Wallahualam. Mungkin Allah Ta'ala hilangkan wali dan sebagainya. Mungkin Allah matikan salah seorang daripada saksi pada ketika itu. Allah ambil nyawa dia. Na'udzubillah min zalik. Kita tak minta. Tapi itu adalah satu petanda bila mana kalau jodoh itu tidak bersesuaian dengan kita. Sebab apa? Sebab kita solat istikharah. Sebab Allah Ta'ala yang terbaik memberi petanda dan petunjuk kepada kita. Okey, yang kelima pula iaitu datang awal di majlis nikah. Tolong datang awal ketika majlis nikah. Ni kadang-kadang ramai wali hakim menunggu pengantin. Kalau boleh tolong datang awal. Sebab apa? Sebab datang awal untuk mengelakkan daripada keterlupaan ataupun takut apa-apa yang kata kita nak sign borang dan sebagainya, nak berhubung dengan wali hakim, nak rehearsal dulu akad nikah dan sebagainya. Tolong datang awal, pancul. Tolong pancul bakal pengantin. Tolong saya ingatkan pada bakal pengantin, tolong pancul. Siapa-siapa pun tolong pancul. Okey. Dan saya nak pesan pada sini, kalau boleh datang awal. Contoh kalau dah janji pukul 9, datang 8.30 dekat masjid. Okey, call. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak esok saya nak akad nikah? Lepas tu saya akan beritahu kepada pengantin, okey esok boleh tak datang 8.30 walaupun kita nak akad nikah pukul 9. Okey, baiklah. Sebab apa? Sebab apa saya suruh mereka datang awal? Sebab banyak benda yang saya nak ceritakan kepada mereka, banyak benda yang saya nak sharekan kepada mereka, dan banyak benda petua yang saya nak berikan kepada mereka, dan juga ada rehearsal sebelum akad nikah. Okey. Dan yang keenam, tolong selesakan diri. Waktu ketika proses akad nikah berlangsung, tolong selesakan diri. Jangan duduk macam orang kata monyet garuk, monyet gatal dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang orang kata sampai berpeluh-peluh. Sebab apa? Sebab terlampau takut untuk diakad nikahkan ataupun terlampau takut. Saya tahu, saya faham perasaan masing-masing bila mana untuk diakad nikahkan. Tapi kena sabar banyak-banyak dan juga kena tenang, kena relax, jangan gabra, jangan takut. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tolong senyum. Tolong senyum. Sebab apa saya kata tolong senyum? Sebab sekurang-kurangnya bila kita gabra, kita dapat cover dengan senyuman kita. Kita dapat kontrol macho kita. Bukan apa? Sebab kadang-kadang banyak pengantin yang orang kata muka dia nampak pucat macam mayat. Allahuakbar. Kita nak seri pengantin tu ada. Ni kadang-kadang bila kahwin, bila nak kahwin, seri pengantin tu dah hilang. Sebab apa? Muka pucat, ketakutan. Ni kalau boleh tolong kontrol senyum. Senyum saja, walaupun orang kutuk kita, kawan kita perli kita, kawan kita buat apa pada kita, ataupun mak ayah marah kita dan sebagainya pada ketika itu, kita bergaduh adik-adik kita, tolong senyum waktu ketiga proses akad nikah. Jadi insyaAllah saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian saya. Saya ulang balik, doa ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sakhirli kulla ahadin bihaqi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada'li kulla man yarani minal jinni wal ins wal tayr wal wash wal hawam. Yang bermaksud, mudahkanlah wahai Tuhanku dan setiap orang dengan kebenaran kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan, engkau tundukkanlah setiap yang melihat padaku. Tundukkanlah mereka yang melihat padaku. Maksudnya bukan mereka tunduk
tak lihat kita, tidak. Tapi maksudnya mereka malu dengan kita, ya. Tidak memeli kita, tidak pandang negatif pada kita, ya. Daripada jin, manusia, burung dan binatang buas dan lain-lain. Dan doa yang kedua pula iaitu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan doa yang ketiga, Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi insya-Allah moga dengan tips ni dapat memberikan input kepada anda semua dan moga anda tenang ketika proses akad nikah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk vlog yang akan datang dan tazkirah yang akan datang. Bye bye.